adalah tema 7, okey, pertanian dan penternakan. Okey. Unit 19, kreatifnya petani kita. Okey. Tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan alat semayan automatik. Okey, kita cerita pasal penanaman hari ini, pertanian. Okey. Baik, kamu tadi dah saksikan lagu patriotik. Okey, memang sepanjang bulan kemerdekaan cikgu akan buka lagu-lagu patriotik. Okey, itu adalah salah satu cara menunjukkan semangat kita untuk menyambut Hari Merdeka pada 31 Ogos ini. Okey. Baik, jadi cikgu harap murid-murid boleh bersedia dengan buku teks pada halaman 132. Okey, tajuknya macam yang saya paparkan di hadapan, alat semayan automatik. Okey, hari ini macam biasa kita akan buat kuis. Okey, jadi saya harap selain kita belajar, selain kita buat kuis, kita boleh belajar dengan bersungguh-sungguh juga. Okey, fokus kita hari ini adalah untuk menjawab soalan pemahaman. Okey, jadi sebelum tu kita kena perhatikan dulu petikan yang kita akan baca nanti ya. Okey, standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, fokus kepada apa yang kamu akan pelajari pada hari ini. 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Okey, ataupun SP-nya 3.2.2 menghasilkan jawapan pemahaman. Inilah yang kita nak buat hari ni ya. Berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Maksudnya soalan tu secara fokus ataupun secara meluas. Okey, bercapah ni maksudnya dia meluas lah, jawapannya kena terangkan secara meluas. Kalau bertumpu tu dia fokus kepada satu je. Okey, secara kritis dan kreatif. Maknanya nak menjawab soalan pun kena kreatif, okey, dan kritis ya. Jadi objektif kita pada hari ini, cikgu harapkan pada akhir PDPR nanti murid-murid mampu memberikan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan baik. Okey, baik, kita lihat lagi. Ini adalah halaman 132. Okey, ini adalah dialog. Okey, dialog di antara siapa? Kan? Saya kata sebelum ni, kalau kita tengok buku teks bahasa Melayu ni, dia akan cerita nama orang yang sama je daripada awal sampai akhir. Antaranya adalah Zara. Okay, kali ini Zara tidak membaca buku, tetapi Zara bersama rakan-rakannya pergi melawat ke pusat semayan milik Encik Harun. Okay, apa yang mereka buat di sana? Mereka telah melihat alat semayan. Apa benda semayan ni? Siapa yang tahu semayan ni apa? Semai. Daripada perkataan semai. Apa semai ni? Ada yang nak bagi respon? Ada? Kurang arif. Okey? Okey, tak apa. Semai ni adalah satu aktiviti untuk kita menanam. Okey? Tapi kita menggunakan biji benih. Kalau sebut biji benih, maknanya benda tu halus-halus ya. Menanam biji benih ke dalam tanah. Tapi kita menggunakan kaedah menyemai. Kalau sebut biji benih, caranya adalah menyemai ataupun semai. Contohnya nak tanam sawi. Kita gemburkan tanah tinggi-tinggi macam buat batas tu. Kemudian kita korek-korek lubang, kita akan letak biji benih. Dan kita akan tutup. Itu adalah proses menyemai. Okey. Jadi sekarang ni zaman moden, menyemai menggunakan kaedah moden yang berteknologi. Maknanya dia menggunakan alat yang berteknologi. Okey. Jadi kalau kita lihat dialog ini, ada berapa watak yang diberi? Ada berapa watak yang diberi? Cuba lihat siapa. Tak ada yang nak respon? Nampak yang saya tanda right ni? Okay, kamu boleh besarkan skrin kamu kalau kamu menggunakan handphone. Okay, jangan tengok je yang kecil-kecil tu. Gunakan jari awak, besarkan. Okay.
kita ada 4 watak di sini. Yang pertama adalah Encik Harun selaku tuan pemilik kepada pusat semaian. Okey, Zara yang merupakan salah satu watak utama dalam cerita ni, Dina rakan kepada Zara dan Alif juga rakan kepada Zara. Okey. Baik, saya perlukan 4 orang untuk menjadi Encik Harun, Zara, Dina dan Alif. Dialog ini sekarang. Nanti jap. Okey, saya bacakan intro dia dulu, pengenalan. Zara, Dina dan Alif melawat ke pusat semaian milik Encik Harun. Di sana, mereka telah melihat alat semaian. Okey, kita mulakan dialog kita sekarang. Koyin sebagai Encik Harun, Diana sebagai Zara, Farisha sebagai Dina dan Anas Farhan sebagai Alif. Okey, kita mulakan sekarang. Selamat datang Alif, Dina dan Zara ke pusat semaian benih sayur-sayuran. Ini alat semaian yang baru sahaja Pak Cik beli. Alat ini ciptakan syarikat anak tempatan. Okey, alat ini ciptaan. Syarikat anak tempatan. Okey. Bagus. Okey, teruskan Zara. Okey, Diana. Apakah kegunaan alat ini, Pak Cik? Teruskan. Saya. Koyim. Encik Harun. Mana Encik Harun ni? Koyim. Ya cikgu. Teruskan baca. Alat ini untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Bagaimanakah alat ini berfungsi, Pak Cik? Begini Dina, mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semaian. Wah, kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Lebih banyak biji benih dapat disemai. Betul Alif. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran daripada kebun ini juga akan meningkat. Nanti bolehlah semua sayuran di sini. Boleh Zara? Terima kasih, Pak Cik Harun. Okey, baik, alhamdulillah. Ini adalah perbualan ataupun dialog secara online ya. Bukan senang nak buat dia dalam keadaan kita jauh-jauh. Okey, Tania bagus. Okey, ada intonasi suara lancar. Okey. Dan saya akan terangkan sedikit. Okey. Kalau kita lihat dari sini, ini merupakan alat ciptaan syarikat anak tempatan. Apa yang dikatakan syarikat anak tempatan? Siapa yang faham maksud syarikat anak tempatan? Apa yang kamu faham tentang syarikat anak tempatan? Ciptaan ini dibuat oleh orang lah kan? Syarikat ni bermakna orang yang memiliki syarikat. Okey? Anak tempatan. Apa yang dikaitkan dengan nama anak tempatan? Ada yang nak respon? Okey, tak mengapa. Okey, di sini saya akan terangkan. Bermakna alat ini dicipta atau direka oleh kita punya individu yang merupakan warga negara tempatan. Okey? Maknanya daripada mereka yang memang duduk kat Malaysia ni. Bukan orang daripada luar negara. Itu maksud dia. Okey?
Bermakna alat ini boleh jadi seorang anak muda Melayu yang menciptakan. Okey, ataupun seorang anak muda Cina ataupun India yang menciptakan. Merupakan warga negara tempatan. Itu maksud dia, ya. Maknanya bukan orang luar negara ataupun orang asing yang mereka bentuknya. Okey. Alat ini apa kegunaan dia? Dia nak memudahkan proses penyemaian biji benih. Kalau zaman dulu kita buat secara manual. Kita lah isikan dalam setiap lubang. Okey. Perlahan-lahan. Jadi proses ini lambat. Untuk menanam sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan dalam kadar yang sedikit mungkin tak jadi masalah. Tetapi untuk orang yang buat kebun, ladang secara besar-besaran, cara tradisional menggunakan tangan sahaja lambat. Okey. Jadi sekarang ni nak buat cara pantas, mereka menggunakan teknologi. Kebetulan ada orang mencipta alat semaian benih ni. Jadi di sini dia terangkan bagaimana alat ini berfungsi. Nampak Encik Harun terangkan bagaimana. Dia kata masuk biji benih dulu, kemudian letakkan alat ni atas bekas semaian. Jadi lepas tu bila dia onkan switch dia, nampak ni gambar ni. Ni gambar nombor 1, gambar nombor 2, gambar nombor 3. Dia onkan switch dia dekat nombor 3 ni, mesin semaian ni akan bergerak. Jadi biji benih ni pun akan gugur masuk ke dalam bekas semaian secara serentak. Jadi kerja akan jadi lebih pantas. Okey? Dan konsisten. Dan sama banyak akan masuk dalam bekas. Kalau sebut bekas semaian. Bekas semaian ni macam bekas polybag warna hitam. Okey? Tapi tak mengapalah. Mungkin awak mungkin kurang jelas macam mana kan. Kita akan tengok video nanti. Okey? Mungkin dapat meningkatkan kefahaman kamu. Baik. Jadi saya akan buka satu video. Okey, yang mungkin ada kaitan dengan tray semaian automatik. Okey, untuk kamu lihat, okey, dan fahami. Okey, kita saksikan sebentar. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana saya buat tapak semaian automatik. Okey, kalau kamu lihat ni adalah bekas semaian. Okey, ni adalah salah satu daripada bekas semaian. Nampak berpetak-petak macam ni ya. Untuk semaian tu saya akan guna ni gutter ni yang panjang ni. Dia punya lebar ni lebih kurang dalam 1 kaki Satu kaki. Lepas tu saya adalah berapa banyak juga. Saya ada lebih kurang 9 batang kat sini. Okey. Sambungan dia kita akan pakai benda ni. Ini sambungan dia. Okey, yang ni dia punya depan, ni dia punya belakang. Ni kalau kita potong lah. Saya punya planning yang dekat belah sini kan. Dekat belah sini saya nak letak 3 gutter, tengah 2 gutter dan tepi ni 3 gutter. Jadinya ada 8 lah semua sekali. Mula-mula saya akan letak tiang dulu kat sini. Tiang untuk letak gutter tu saya letak 3. Jadinya saya memerlukan 3 kaki lah ruang. So saya letak tiang sini, selang 4 kaki, selang 4 kaki, selang 4 kaki, selang 4 kaki sampai depan tu. Jadinya saya akan pacak tiang dulu untuk siapkan dia punya tapak untuk kita letak gutter. Ini cuaca hujan, jadinya bising sikit lah bunyinya. Tapi boleh lah sebab saya nak buat kerja kat luar tak boleh, jadi saya buat kerja kat dalam. Sekarang saya akan tarik dulu tali daripada sini sampai hujung tu untuk bagi dia straight lah. Boleh kita pacak tiang kat sini nanti.
Jarak antara tiang sini ke tiang sini 4 kaki saya letak. 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki. Tiang yang saya dah potong lebih kurang 4 kaki, saya potong 24 batang dulu untuk tengok dia punya tiang berapa banyak dia perlukan. Ni tiang saya dah settlekan, jadinya korang nak simen pun boleh, tak nak simen pun boleh. Kita akan pasang klip ni untuk kita melengkapkan kita punya struktur lah. Kita akan pasang straight sampai hujung sana. Itu berlaku, saya simen dulu. Nanti esok saya akan adjust. Yang depan ni dia kena tinggi sikit daripada belakang. Jadinya air akan masuk ke depan, dia akan keluar ke belakang. Okey, yang belah tepi ni dah siap, yang belah tengah buat. Yang belah tepi ni pun dah siap. Kita pun dah siap simen, tapi tunggu simen dia keras je. Kalau macam ni nampak simen dia pun dah keras. Yang ni saya simen semalam ni. Okey. Okey, yang ni saya dah letak ni, dia punya gutter dia. Saya testing dulu, saya letak air dulu macam mana kan. Tengok air dia turun cantik ke tidak. Dia air dia jangan terlalu laju, jangan terlalu slow juga. Apa yang penting waktu kita setting tu, air jangan bertakung sebelah sini ataupun bertakung sebelah sini lah. Dia kena bertakung tengah cantik, straight je. Kalau kata je nak lari sikit tu, sikit tak apa. Jangan terlalu banyak lah. Jadinya Okey murid-murid, apa yang kamu lihat ini adalah tray semayan. Tray semayan. Okey. Ini adalah salah satu kaedah yang mereka gunakan untuk menyemai anak benih. Okey, biji benih, anak benih pula ya, bukan. Bukan anak pokok. Okey. Cikgu tak tunjuk semua video ni. Okey, sebab lama. Ini salah satu contoh petani moden yang menggunakan tray semayan. Kenapa? Sebab dia nak semai banyak biji benih. Okey, kita lihat sikit je lagi. Sebelah sini kita nak sambung sikit lagi kerja. Yang sebelah sini kita kena tunggu dia punya simen kering dulu baru kita boleh sambung kerja kita. Hari ni saya nak siapkan sini dulu, nak bagi sampel dekat anak buah saya bagi dia orang senang faham lah untuk buat yang belah sini dengan belah sana nanti. Gutter ni panjang dia dalam 20 kaki, jadi dia tak cukup kat sini. Saya kena tambah lagi 3 kaki lah, kena potong 3 kaki dan sambung kat sini nanti. Paras-paras macam ini jadi boleh nampak lah dekat dalam ni. Boleh nampak jadinya benda tu akan memudahkan lagi kerja kita. Nanti kita akan letak pump, air masuk sini, dia akan penuh dulu. Lepas tu air sampai sana, dia akan buang balik. Sekarang ni air boleh sampai je, cuma masalah nanti kita nak memenuhkan tray ni jenuh sikit. Jadinya saya terus pakai yang pump besar sikit lah, Astro 3000 Kalau korang boleh tengok piping ni, nampak? Yang ni akan naik atas ni, saya akan tebuk lubang masuk ke dalam. Sana pun saya akan tebuk lubang, lepas tu ada ke bawah sini. Baik, boleh lihat ni, ini sebenarnya merupakan kaedah hidroponik, kan? Dia mengalirkan air dan dia letak bekas semayan yang sentiasa ada air di bawah dia. Ini adalah salah satu cara semayan untuk hidroponik. Okey? Baik. Jadi cikgu rasa kita tak perlu tengok lagi sampai habis sebab kita panjang lagi untuk buat untuk pembelajaran kita. Jadi kita teruskan semula dengan kita punya slide. Okey. Kamu lihat balik semula apa yang saya paparkan. Baik, tadi kita dah faham daripada dialog tentang alat semayan automatik. YouTube yang saya tunjuk tadi adalah tray semayan. Dia ada beza saya cari alat semayan ni tak jumpa, saya jumpa satu je berkaitan dengan tray. Tray adalah seperti dulang. Okey? Kalau alat ni bermakna yang macam sebelah kanan ni. Pada gambar nombor 1, 2, 3, 4 itu alat. Okey, ada beza ada beza Baik, sekarang kita fokus untuk menjawab soalan pemahaman yang diberikan di bawah ni. Ada 5 soalan pemahaman ni.
5 soalan pemahaman inilah yang kamu akan siapkan di dalam buku tata bahasa buku pemahaman. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, Diana, sila bacakan soalan yang pertama. Okey Diana, silakan. Soalan yang pertama, sila bacakan soalannya. Siapakah yang mencipta alat semaian itu? Siapakah yang mencipta alat semaian itu? Siapa awak rasa? Siapa yang nak bagi respon kat sini? Okey, terima kasih Diana. Siapa yang mencipta alat semaian itu? Kita baru baca tadi. Boleh bagikan jawapan kamu? Encik Harun. Encik Harun? Encik Harun, adakah kamu pasti Encik Harun? Kita baca balik dekat dialog Encik Harun ni. Anak tempatan. Anak tempatan. Apa lagi yang tertinggal selain anak tempatan? Alat ciptaan syarikat anak tempatan. Sekali lagi. Alat ciptaan syarikat anak tempatan. Dia tanya siapa? Alat ciptaan tu siapa ke? Alat ciptaan tu bukan manusia kan? Jadi kita tak boleh ambil kira perkataan alat ciptaan itu. Kita ambil kira daripada mana? Daripada kamu dah dah tahu tapi takut nak sebut tu. Tadi Anas, kamu sebut tadi. Siapakah yang mencipta alat semaian itu? Ada jawapannya di dalam buku teks yang saya dah garis tu. Anak tempatan. Syarikat anak tempatan. Kita jangan lupakan perkataan syarikat. Memang dia bukan manusia tapi dia dimiliki oleh manusia. Okey? Syarikat anak tempatan. Nampak? Baik. Saya nakkan Anas, kamu bacakan jawapan lengkap untuk soalan pertama ni. Macam yang saya dah paparkan tu. Sila bacakan. Okey, bacakan. Saya tak dengar tu. Syarikat anak tempatan yang mencipta alat semaian itu. Ya, tepat sekali. Nampak ya budak-budak semua? Itu adalah cara menjawab soalan pemahaman bagi soalan yang pertama. Okey, Diana jelas tak Diana? Boleh faham tak? Okey, cikgu harap boleh faham ya. Jadi penting nampak? Cara kita menjawab tu penting. Kita tak pasti siapa, kita cari semula daripada petikan dialog yang kita telah baca. Jadi kita boleh faham apa jawapan, apa isi penting yang diberi. Nampak kemahiran mencari jawapan dekat sini ya. Baik, nombor 2. Apakah kegunaan alat semaian? Jadi bagaimana cara kita nak jawab? Kena ingatkan semula apa saya terangkan. Kita mesti menggunakan ayat yang lengkap. Salah satu caranya adalah menyalin semula sedikit ayat daripada soalan yang diberi. Okey, nampak nombor 2? Seorang. Apakah kegunaan alat semaian? Apa rasanya? Apa tujuan? Tujuannya untuk meratakan biji benih. Awak tengok soalan yang kedua berdasarkan yang proses. Sekali lagi. Sebab dia tak kata tujuan dekat sini. Awak nampak apa yang saya bagi dekat petak kuning ni? Memudahkan proses penyemayan biji benih. Okey, sekali lagi bacakan ayat penuh untuk soalan yang kedua. Alat semaian itu digunakan untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Okey, betul ya. Itu adalah jawapan yang tepat sekali.
Alat semaian itu digunakan untuk proses penyemaian biji benih. Dah diberi dekat sini. Nampak kan? Jadi dia sebenarnya ada dalam kita punya dialog. Kita kena cari je. Okey? Ketiga, nyatakan cara penggunaan alat semaian tersebut. Bila sebut dia suruh nyatakan cara, bagaimana, kita tahu dia punya jawapan agak panjang. Okey? Kita kena pastikan dulu cara untuk menjawabnya. Nampak nombor 3, saya dah bagikan panduan tu. Okey? Jadi kamu lihat. Jadi apa kamu rasa? Apa kamu rasa kita nak isikan jawapan kat sini? Saya. Okey, silakan Diana. Mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semaian. Okey, tepat. Okey. Tapi kita tak perlu letakkan tujuan sebab dia tanya cara penggunaan. Jadi kita ceritakan cara dia sahaja. Okey. Jadi tujuannya untuk meratakan biji benih tu kita tak perlu isi ayat tersebut. Okey. Jadi cara nak menjawab secara lengkap macam mana Diana? Bolehkah kita sebut mula-mula terus? Adakah kita tak perlu sebut cara penggunaan alat semaian? Ulang semula, jawapannya lengkap. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Awak tengok pada nombor 3, petak kuning nombor 3 yang saya bagi ni. Saya dah bagi panduan ni cara nak jawab. Kita kena sebut daripada mana Diana? Cara penggunaan Okey, silakan. Teruskan. Cara penggunaan alat semaian tersebut ialah mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semaian. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi murid-murid nampak kan? Itu adalah jawapan yang lengkap untuk soalan ketiga. Okey? Kan panjang kan? Sebab kita nak nyatakan cara. Okey? Baik, soalan 4. Mengapakah alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur? Dia tanya kenapa? Mesti ada sebab, betul tak? Cara kita nak menjawab dia, bila ada soalan mengapa, kita kena isi kerana. Tapi bukanlah kita tulis mula kerana. Kita tetap kena cari jawapan, tulis ayat lengkap berdasarkan soalan. Okey? Jadi apakah sebabnya? Kerana apa? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kerana apa? Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur. Kerana kenapa dia kata dapat tingkat pengeluaran sayur? Mesti ada kaitan. Kerana biji apa? Biji? Tak ada yang nak cuba? Takut nak cuba? Okey, jangan. Biji benih. Silakan. Siapa ni? Cikgu tak dengar lah. Siapa? Rakib. Rokib. Silakan Rokib. Tak apa, buka mikrofon. Okey. Kerana apa? Biji benih dapat disemai. Kerana biji benih dapat disemai dengan lebih apa? Lebih pantas.
Bagus. Okey, bagus. Rokib. Okey, bagus juga Diana kerana mencuba. Kerana biji benih dapat disemai. Nampak perkataan semai itu penting. Dapat disemai. Okey. Dapat disemai dengan lebih banyak ataupun dapat disemai dengan lebih pantas. Okey. Baik. Nampak penting perkataan semai, penting perkataan pantas. Okey. Baik. Ini adalah contoh cara menjawab soalan. Okey. Tapi saya takkan tulis kat sini sebab saya nak awak tulis. Jadi kita jangan harapkan setiap kali kita latihan saya nak salin je. Saya tak faham pun tak apa. Saya nak salin je. Tak boleh macam tu. Kamu kena faham. Okey, kamu kena cuba faham. Okey? Baik, yang kelima. Soalan yang kelima ni dia bertanya pendapat kamu. Maknanya dia nak tahu awak punya pandangan. Pada pendapat kamu, bolehkah alat ini mengurangkan beban kerja manusia? Kenapa? Nak tahu boleh ke tak boleh. Okey? Dan sebabnya. Jadi cara kita nak jawab. Ya. Soalan nombor 5 kan? Ya, soalan 5. Kenapa tak ada dekat Saya belum keluarkan. Sabar kau Yim. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Yang pertama kita kena jawab dulu boleh ke tak boleh. Nampak? Sebab tu saya tinggalkan kat sini. Bila kita dah beritahu boleh ke tak boleh, baru kita bagi sebab. Kerana apa? Okey? Jadi sekarang ni cuba kamu fikirkan boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Siapa nak try? Kita nak jawab soalan pemahaman. Kita kena cuba. Okey Diana. Silakan. Pada pendapat saya, adik ini boleh mengurangkan beban kerja manusia pandai. Okey. Boleh mengurangkan beban kerja manusia. Nampak? Nanti Diana kita pergi satu-satu. Sebab kita belajar online. Okey. Masanya panjang. Okey. Ada yang faham, ada yang tak faham. Okey. Kita fahamkan satu-satu. Maknanya yang pertama, kita kena jawab dulu soalan ni boleh ke tak boleh. Sebab kenapa? Dekat dalam soalan pemahaman dia tanya bolehkah? Jadi kita jawab dulu. Dekat sini kita tulis boleh. Pada pendapat saya, jangan lupa ya, pada pendapat saya. Alat ini boleh mengurangkan beban kerja manusia. Nampak? Ini dah memberikan satu markah dekat sini. Kerana apa? Okey, silakan dia dah. Kerana apa? Kerana kerja semuanya akan Tak dengar. Kuat sikit. Kerana kerja semuanya Kerana akan menjadi lebih. saya tak dengar lah sekali lagi. Kuatkan sikit suara awak. Jangan perlahan sangat. Kerana kerja semayan. Kerana kerja semayan akan menjadi Kerana kerja semayan akan menjadi lebih pantas. Akan menjadi lebih pantas. Okey, boleh. Akan menjadi lebih pantas. Tapi Okey. tu boleh kan kalau pada Boleh. pendapat saya alat ini boleh mengurangkan beban kerja manusia kerana memudahkan proses penyemaian biji benih. Boleh? Boleh. Asalkan ada perkataan semayan. Kata kunci dia kita kena masukkan perkataan-perkataan tertentu untuk jadikan ayat itu betul. Okey? Kerana boleh membantu, kerana beban kerja manusia, kerana dapat membantu proses penyemaian biji benih. Boleh? Kerana kerja semaian biji benih akan menjadi lebih pantas. Ataupun kerja menyemai biji benih dapat ditingkatkan. Boleh. Nampak? Cara menjawabnya mesti ada kata kunci, perkataan-perkataan seperti semai. Yang penting mesti ada perkataan boleh ke tak boleh. Supaya kita boleh menjawab soalan itu dengan tepat. Okey? Nampak? Soalan nak kena jawab dengan tepat. Kenapa? Kerana setiap soalan ini ada markah.
Saya beritahu awak, walaupun kamu tak ada UPSR, tapi kamu ada penilaian yang sama macam UPSR. Jadi kamu kena faham konsep menjawab mengikut kehendak soalan supaya dapat markah. Okey? Jelas tak hari ni? Okey, jelas. Cikgu harap sangat jelas sebabnya kita nak buat latihan ini sebentar lagi. Okey, sebelum tu untuk mengisi masa untuk bermain kuis, saya akan bagikan sedikit. Okey, kuis kita tidak berkaitan dengan pemahaman tetapi berkaitan dengan tata bahasa. Okey, contohnya kita kata-kata sendi yang kita telah tahu. Contohnya apa kalau tengok dalam petikan ni? Apa kata sendi yang kita dah tahu dalam petikan ni? Contohnya dan, kata sendi ni, okey. Telah, melalui, kepada, untuk. Nampak ni? Ini adalah salah satu kata sendi yang ada dalam petikan. Jadi apa yang kita nak buat? Kita akan bermain kuis. Okey. Jadi saya akan letakkan link ya. Kamu tunggu sebentar. Nampak dia dah ada 3 pemain dah sampai ke penamat. Aina, Safir, Diana on the way ya. Damia dan Anis Zarifah. Yang lain pun sedang berlari-lari ya untuk menuju ke penamat. Teruskan. Okey. Okey, nampaknya dah ramai yang sampai ke penamat. Kita masih ada lagi lebih kurang 4 pemain. 5 pemain. Okey. Tahniah. Okey. Cikgu, siapa yang Huda ni? Siapa nama? Ada yang nama dia akhir dengan Huda. Dia kata outside learning ministry. Oh, masuk juga. Okey, tak apa. Kita tengok dulu keputusan. Okey. Mari kita lihat dia punya result table kita. Baik. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah ya. Soalan yang susah, tough question. Soalan yang susah dekat sini. Nampaknya ada 2 orang yang berjaya menjawabnya dengan tepat ya. Syahmi dan Anas Farhan. Tahniah kepada mereka dan yang mendapat longer streak ataupun yang mendapat orang kata bonus dan soalan-soalan dengan mudah. Okey, banyak dijawab dengan betul. Safir dan Anis Zarifah. Okey, tak apa, kita lihat kat sini. Okey. Mari kita tengok siapa nama yang awak kata tadi. Nama daripada outside daripada MOE. Sebenarnya boleh masuk. Selain pada akaun MOE, kamu boleh guna akaun biasa dekat sini. Saya tekan ke 2 kali. Okey, tak apa. Tapi kat sini tak ada lah pula Huda tadi tu. Kau ni nampak kat mana? Bukan, dia masuk meeting. Cuba cikgu check. Dia masuk meeting. Mari kita tengok sekejap. Masuk meeting, masuk. Tapi Kita tengok Ain Huda. Siapa Ain Huda ni? Syafiq. Syafiq. Okey, tak apa. Biasanya nama apa ni pakai email. Email orang. Oh, Syafiq. Saya ingat Syafiq tadi. Okey, tak apa. Okey. Kita lihat keputusan dekat sini. Mari kita tengok. Tempat pertama Diana, kedua Safi, ketiga Aina, 4 Razik, 5 Kushairi. Dia ada macam-macam colour kat sini 6 Qoyim, 7 Ali Zarifah, 8 Damia, 9 Amar Fauzan, 10 Ikram ya. 11, 12 Syahmi dan Akil, Zulkarnain, 13 Anas Farhan, 14 Ashraf. Okey. Dan 15 Rokib. Okey, Rokib tadi lambat sikit kan? Okey, tak apa ya. Baik, kita lihat yang berwarna merah-merah ni. Yang merah-merah ni maknanya apa ni? Dia salah jawab lah tu kan? Okey. Tak mengapa. Okey. Biasalah. Okey.
Lihat di sini soalan-soalannya ada 15 soalan ya, bukan 10 ya macam cikgu sebut tadi, 15 soalan. Ada yang tak jawab tadi. 4 soalan tak jawab. Okey. Dia di sini sebenarnya ada konsep kalau kamu dapat bonus yang banyak, kamu melompat soalan tu. Kamu tak perlu jawab. Okey. Dia bagi keistimewaan. Okey. Okey. Tak mengapa. Okey, lain kali kita boleh cuba lagi. Okey. Yang penting. Cikgu, soalan 4 ni soalan apa? Soalan 4 ni soalan apa ya? Memang salah. Macam mana kita nak tengok? Nampak ni. Cikgu Ashiki menampal notis peperiksaan itu. Apa? Apa jawapan dia? Pada Yui. Pada Yui. Bukan pada Yui ni sebenarnya. Pada. Tersalah. Nampak? Pada Yui jadinya. Pada. Bukannya pada Yui. Okey, mungkin sebab itu kamu tak jawab sebab terang-teranganlah pada Yui ni salah. Jadi sebenarnya pada dia tersalah. Apa ni? Typing typo dia. Dia tambah Yui kat belakang ni pula. Okey. Baik. Okey, tak mengapalah. Maknanya kan? Kamu akan jawab 5 soalan pemahaman yang kita dah bincang tadi. Okey, dalam buku teks pada halaman 132 menggunakan buku tulis pemahaman. Okey, jelas tak semua? Jelas. Okey, jelas. Okey, cikgu harap kamu boleh ikut panduan yang saya bagi tadi. Okey? Jelas. Dan saya harapkan kamu dapat belajar dengan baik pada hari ini. Okey, kelas. Okey, boleh mula buat lepas ni. Jangan lupa isikan kehadiran. Terima kasih. Jumpa lagi. Sama. Okey, untuk siapkan latihan.